بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan rahmani rahimah, kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad Al-Allamah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu ruhahu. Dan kita masih lagi dalam bab pengajaran daripada pembukaan kota Makkah. Kita masih lagi dalam bab pengajaran ataupun fiqhiyah, hukum-hukum fiqh yang kita boleh dapati daripada kisah pembukaan kota Makkah ini. Yang terakhir sekali yang kita baca, kata Imam Al-Qayyim, bahawa kandungan yang berikutnya ialah seorang yang menisbahkan seorang Muslim kepada kesyirikan dan kekufuran dengan sebab adanya takwil dan murka kerana Allah dan Rasulnya serta agamanya, bukan kerana menuruti hawa nafsu atau kepentingannya, maka dia tidaklah dikafirkan. Kan? Maksudnya kalau kita tengok pada seseorang tu, dia ni ada sifat-sifat yang cenderung kepada kemunafikan ataupun dia melakukan, ada soalan buku sekarang ni jilid ke berapa? Masya Allah, ada yang bermasuk kan? Sekarang jilid yang keempat, muka surat 160 berapa ni? 169. Kan, afwan, 172. Jilid 4, muka surat 172. Jilid 4, muka surat 172. Baik. Naam. Jadi seorang tu kalau dinisbahkan seseorang Muslim kepada kemunafikan dan kekufuran, seperti apa? Seperti perbuatan Umar Al-Khattab menisbahkan Hatib bin Abi Balta'ah kepada kemunafikan. Dia kata, ya Rasulullah, da'ani aqtul hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh si munafik ini. Kenapa Umar Al-Khattab katakan demikian? Kerana takwil ni maksudnya ada perkara yang Hatib buat, yang Umar Al-Khattab memahaminya bahawa perbuatan itu ialah perbuatan nifaq. Seperti kita tahu kan, Hatib dihantar surat kepada keluarganya memberitahu bahawa Nabi SAW akan menyerang kota Makkah. Dan perbuatan Hatib ini dia ada sebabnya. Dia menganggap bahawa perbuatan itu tidak dianggap sebagai khianat kepada Rasulullah, sebab dia hantar surat itu khusus pada keluarganya sahaja, bukan pada seluruh kota Makkah. Yang kedua, iaitu keluarganya di Makkah tidak ada siapa yang boleh melindungi mereka kalau Nabi SAW menyerang kota Makkah. Jadi dia risaukan keselamatan keluarga.
Yang di mana sebenarnya perbuatan itu sebenarnya dianggap sebagai pengkhianatan kepada Nabi SAW. Sebab kalaulah rancangan Nabi untuk kota Mekah itu terbongkar, maka orang kufar, musyrikin akan membuat persiapan besar-besaran. Dia akan menyebabkan nyawa Nabi terancam. Jihad itu akan terhalang. Nyawa-nyawa para sahabat juga akan terancam. Bahkan negara Islam Madinah itu akan terancam. Bahkan Islam itu sendiri akan terancam. Jadi perbuatan membongkar rahsia umat Islam yang menyebabkan kekalahan, akan menyebabkan risikonya kepada umat Islam, itu perbuatan nifaq. Walaupun Hatib bin Abi Balta'ah tidak berniat sedemikian. Ini maksud kita kata takwil tadi. Jadi kalaulah Rasulullah kata Umar Khattab, dia tuduh Hatib itu sebagai nifaq, maka apakah Umar telah melakukan perbuatan yang salah? Maka jawapannya tidak. Tidak termasuk dalam ancaman dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahadahuma. Atau ila ahadihima, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, maka perkataan kafir tadi itu akan kembali kepada salah seorang. Kalaulah benar pada orang yang dituduh itu ada kafir, maka dia akan pergi dia. Tapi kalau si penuduh itu tuduh dengan tidak ada bukti, maka kafir itu akan kembali kepada dia. Cuma ulama bincang apa maksud kafir itu kembali kepada dia, itu perbuatan kufur itu kembali kepada dia. Perbuatan kufur kepada Allah itu maksud itu kembali kepada dia. Namun perlu difahami di sini, adakah orang yang menuduh tadi dianggap dia termasuk dalam ancaman tu? Kalau ada takwil yang kuat, jika ada zon yang rajih bahawa dia melakukan perbuatan nifaq walaupun dia tidak berniat sedemikian, maka itu tidak dicela. Bahkan kalaulah dia marah pula orang tersebut, kan, orang yang kata wahai orang munafik, dia marah, cuma marah pada hati itu, bahkan tidak ditahzir, kita tak boleh halang, tak boleh kata dia wahai Umar kau ni melampau, wahai Umar kau ni ekstremis, wahai Umar kau ni syadid. Tidak, sebab perbuatan itu memang perbuatan yang salah. Sebab itu kita kata sini kisah Hatib ini dalil bahawa sahabat juga melakukan kesalahan. Jadi kalaulah bukan kerana menertib, kalaulah dia marah, murka, dia marah kerana Allah dan Rasulnya, dia marah orang tersebut kerana Allah dan Rasulnya, bukan kerana hawa nafsunya, bukan kerana dengki atau ada kepentingan dunia, maka dia tidaklah dikafirkan, maksudnya tidak dianggap kufur. Bahkan tidak menjadi berdosa kerananya. Justru dia mendapatkan pahala. Bahkan sebaliknya, dia dapat pahala atas niat dan tujuannya. Begitulah orang kita zaman sekarang. Kan bila nampak orang tu dia buat perbuatan nifaq, dia menyokong bid'ah, maka kita kata, woi kau ni bid'ah, kau sokong perbuatan bid'ah. Kita marah kat dia. Ataupun dia bergambar dengan ahli bid'ah, lalu kita marah kat dia, kenapalah Ustaz Fulan atau si Fulan, Syekh Fulan ni pergi bergambar dalam keadaan begitu mesra dengan ahli bid'ah. Lalu kita tahzir dia, kita kata, kamu Syekh ni kita kena hati-hati. Maka adakah itu dianggap sebagai golongan yang melampau, berdosa? Tidak. Sebab kerana perbuatan tadi itu jelas, perbuatan yang dilarang dalam syarak. Itulah bila kita tengok ada orang sebahagian tokoh-tokoh, dia duduk dengan ahli bid'ah, bermesra-mesra dengan ahli bid'ah, dengan alasan kononnya nak menzahirkan Islam ni agama yang lemah lembut, Islam ni agama yang tersamuh, agama yang berlapang dada. Maka ini adalah perbuatan yang salah. Okey. So itulah barakallahu fiik, sampai sini bahkan tidak menjadi berdosa kerananya, justru dia mendapatkan pahala atas niat dan tujuannya. Tetapi ini berbeza dengan para pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Kerana mereka mengkafirkan dan menghukum bid'ah kepada siapa sahaja yang menyelisih hawa nafsu dan pandangan keyakinan mereka. Ini berbeza. Ahli bid'ah dihukum orang bid'ah semata-mata sebab berbeza dengan dia, bukan sebab orang tipu, bukan sebab dia ikut Quran dengan sunnah. Dia berbeza dengan dia, tak ikut jemaah kita,
tak ikut grup kita, tak ikut parti kita, maka dia tu bid'ah. Maka apa yang seperti yang berlaku zaman sekarang ni, dia anggap siapa yang bersama dengan persatuan kita itu saja ahli sunnah atau grup kita, ataupun siapa sahaja yang siapa tak masuk parti fulan maka dia ahli bid'ah, dia khawarij. Parti kita ini ialah parti ahli sunnah. Itu hawa nafsu. Kaedah dia ialah sesiapa yang menghukum seseorang itu keluar daripada ahli sunnah kerana dia menyelisihi usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, maka itu benar, perbuatan yang benar, maka dia terkeluar daripada ahli sunnah. Macam mana orang tu boleh terkeluar daripada ahli sunnah? Iaitu apabila dia menyalahi perkara-perkara yang telah menjadi musallamat, yang telah menjadi usul i'tiqad ahli sunnah, pokok ajaran ahli sunnah, yang semua ahli sunnah sepakat ke atasnya. Maka siapa yang terkeluar daripada ini, dia terkeluar daripada ahli sunnah. Barang siapa yang mengeluarkan seseorang daripada ahli sunnah bukan kerana faktor-faktor ini, kerana hawa nafsu, kerana dia tak sama parti, kerana dia tak sama grup, kerana tak sama kumpulan, kerana tak sama gerakan dakwah, maka dia telah mengeluarkan seorang itu dari ahli sunnah bukan dengan cara yang hak. Bukan dengan cara yang hak. Maka perhatikanlah isu ini benar-benar tentang Allah. Tidak boleh, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu ta'ala, tidak boleh memasukkan seorang itu bermudah-mudah mengatakan seorang itu ahli sunnah mereka kena ada bukti, dan tidak juga mudah-mudah untuk mengeluarkan seorang itu daripada ahli sunnah melainkan dengan apabila dia telah usul ahli sunnah. Dan kita berkata dia itu ahli sunnah apabila dia telah menepati dan menetapi. Menepati, dia tepat, menetapi maksud dia melazimi ajaran ahli sunnah, usul i'tiqad ahli sunnah semua sekali. Barang siapa yang melanggar satu saja, dia terkeluar daripada ahli sunnati wal jamaah. Orang tanya, Ustaz, kenapa isu sangat nak dia jadi ahli sunnah, tak ahli sunnah? Ya, isu yang penting. Kerana perbuatan bila terkeluar daripada ahli sunnah, maka dia terdedah kepada ancaman Nabi SAW. Apa ancaman Nabi? Pertama, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Allah Taala kata, "Man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya dan juga orang mukmin, itu para sahabat, maka kami akan masukkan dalam neraka Jahannam. Itu ancaman daripada Allah. Ancaman daripada Nabi SAW, Nabi kata, "Alaikum bisunnati." Kan, hendaklah kami ikut sunnahku wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaihi bil dawadis wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kamu akan perbuatan bid'ah, fa inna kulla muhdatsatil bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah perkara yang baru, itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempat dalam neraka. Ada ancaman tak? Nabi kata, "Sataftariqu ummati ila 73 firqatan millatan kulluhum fin nar illa millatan wahidah." Umatku akan berpecah pada 73 puak, semuanya dalam neraka kecuali satu. Dan terdedah tak kepada ancaman neraka? Ya, terdedah kepada ancaman neraka. Jadi kalau kita marah orang tu, dia melakukan perbuatan yang menyalahi ahli sunnah, walaupun sebenarnya dia tidak berniat untuk menyalahi ahli sunnah, maka tak boleh kita marah pada orang yang marah. Tak boleh kita menghukum orang yang marah itu sebagai yang melampau. Tidak. Maka kita termasuk daripada perkara yang dia al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Seterusnya pula. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Pengajaran seterusnya daripada pembukaan kota Makkah ini, iaitu kandungan berikutnya bahawa perbuatan dosa yang besar, dosa besar yang sangat berat, annal kabiratil azimah mimma duna syirk, yang sangat berat bukan selain syirik, yang bawah daripada syirik. Untukkan terjemahan ini, bukan selain syirik, itu yang bawah daripada syirik, yang lebih rendah daripada syirik, dapat digugurkan dengan kebajikan yang sangat besar yang menghapuskannya. Okey. Tukaffiru bil hasanatil kabirah al-mahiyah, yang boleh menghapuskannya. Okey. Ini isu apa ni? Sebagaimana perbuatan Hatib sebagai mata-mata
Fama waqa'al al-jassu min Hatib. Al-jassu maksudnya dia jadi mata-mata dia pecahkan rahsia. Sebenarnya perbuatan dosa Hatib itu kan, sebagai mata-mata, itu mata-mata sebagai orang yang membawa khabar rahsia kepada suatu pihak lawannya, termasuk mata-mata al-jasus bahasa Arab panggil, telah gugur dengan keikutsertaannya pada perang Badar. Tapi bila Rasulullah bagi aku pembunuh ni, maka Nabi kata tidak, wahai Umar, moga-moga Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati orang yang pergi Badar, lalu Allah Taala telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi yang menghalang hukuman bunuh ke atas Hatib bin Abi Balta'ah tadi apa dia? Iaitu kerana Hatib ini dia ni sini perang Badar. Dia ikut perang Badar. Lalu kebaikan dia yang besar dia ikut pergi perang Badar tu telah cover, telah mengcover atau telah menutup kesalahan-kesalahan Hatib bin Abi Balta'ah lakukan ketika perang bukaan kota Makkah ini, dalam Fatah Makkah ini. So dikata kat sini kerana pada kebaikan itu terkandung maslahah dan juga terkandung kecintaan kepada Allah dan kerobaannya kepada atas perbuatan baik tersebut. Maka dia kata kat sini bahawa Hatib bin Abi Balta'ah seperti dalam kisah tersebut, dia kata, ya Rasulullah, aku tak lakukan perbuatan itu kerana nifaq. Sesungguhnya aku cinta Allah dan Rasulnya. Nampak? Sesungguhnya aku cinta Allah dan Rasulnya. Dan aku tak lakukan itu dengan kerana nifaq. Tapi dia bagi alasan tadi lah keluarga dia. Maka kita kata asal iman itu ada dalam Hatib. Asal iman. Maka dia bukan mengintip kerana khianat atas umat Islam. Dia ada apa? Dia ada isu keduniaan. Jadi isu keduniaan. Ada kat sini lah para ulama bila disebutkan dalam masalah al-wala al-bara, dalam bab cinta dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kesetiaan kepada umat Islam, dia ada bentuk al-wala ataupun al-bara, al-wala dan bara yang kalau tak ada pada seseorang dia terkeluar daripada Islam. Contohnya dia panggil al-wala at-tam. Bahasa Arab panggil wali. At-tawalli maksudnya dia wala, kesetiaan dia 100% kepada orang kafir. Dan kesetiaan itu didasari atas faktor agama. Maka yang ini hukum dia kafir, tuan-tuan. Contohnya, dia khianat negara dan dia jadi mata-mata bagi negara kafir sebab dia memang niat nak jatuhkan Islam. Dia tak suka ataupun niat dia tak suka naik Islam kuat. Nanti bila Islam kuat nanti dia punya keduniaan dia akan terancam, dunia dia akan terancam. Maka perbuatan orang macam ni yang nak bantu orang kafir itu menang, mengkhianati umat Islam, maka ini tawalli al-wala yang menyebabkan seorang itu jatuh kafir. Tetapi kalaulah dia menyokong orang kafir dalam masalah keduniaan, bukan faktor agama, dan sokongan itu tidak mengancam agama Islam secara direct, maka kita tak boleh hukum dia sebagai kafir. Okay? Tak boleh hukum sebagai kafir. Contohnya, dia menyokong sesuatu pergaduhan antara Islam, seorang Muslim dan seorang kafir. Dan kita tahu Muslim itu benar. Tapi dia menyokong kafir itu, atau dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, kita sebutkan ni. Dia sokong kafir tadi sebab faktor keduniaan. Maka itu dihukum sebagai berdosa, tidak jatuh kafir. Tidak jatuh kafir. Jadi kat situ kita sebut, juga suka cita dengan kerana pada kebaikan itu terkandung maslahah, terkandung kecintaan kepada Allah dan keredaan kepadanya atas perbuatan baik tersebut. Juga suka cita dengan pengerjaan kebaikan tersebut
berlumba dengan para malaikat dalam pengerjaannya. Apa benda ayat ini kan? Apa kata Syekh ni? Dia kata wa mubahatihi lil malaikati bifaha. Okey. Maksudnya tadammanathu min mahabbatillah ilaha. Maka itu dilakukan kerana kecintaan Allah Subhanahu wa taala padanya dan redha Allah padanya. Itu redha Allah pada orang pergi perang Badar tadi. Wa farhihi biha, dan Allah Taala gembira keredaannya atas perbuatan baik tersebut, itu perbuatan pergi perang Badar juga. Juga suka cita dengan pekerjaan kebaikan tersebut, itu Allah Taala suka orang yang pergi perang Badar. Itu juga berlumba dengan para malaikat dalam pengerjaannya, iaitu malaikat berlumba-lumba, maksudnya bersama-sama join sekali dalam peperangan tersebut. Tapi sebenarnya terjemahan ni salah ni, tuan-tuan. Bukan berlumba-lumba sebenarnya. Wa mubahatihi lil malaikah, iaitu Allah Ta'ala berbangga di depan malaikat kepada orang yang melakukannya, itu orang yang melakukan pergi perang Badar tu. Jadi kena betulkan terjemahan ni. Berlumba dengan para malaikat dalam pengerjaannya, ini salah terjemahan ni. Wa mubahatihi, iaitu Allah Ta'ala berbangga-bangga depan malaikat ke atas. Maksudnya Allah Ta'ala berbangga pada orang yang pergi perang Badar tu depan malaikat. Itu lebih cepat terjemahan. Maka perbuatan dia tadi tu pergi perang Badar dan berjuang kerana kecintaan kepada Allah, dan Allah Ta'ala cinta perbuatannya itu lebih agung daripada mafsadah. Mafsadah ni apa? Kerosakan. Perbuatan memata-matai yang dimurkai Allah. Perbuatan tadi lah. Perbuatan yang dia nak beritahu keluarga dia tadi. Hingga perbuatan yang kuat mengalahkan yang lebih lemah. Iaitu perbuatan kecintaan kepada Allah, pergi berjihad fisabilillah dengan kesungguhannya, dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih kuat, lebih besar, dan menghilangkannya, jadi mengalahkan yang dosa-dosa tadi itulah, dan menghilangkannya serta menjatuhkan segala konsekuensinya. Itu konsekuensi daripada dia memata-mata tadi, dia membuka rahsia tadi itu kepada keluarga dia. Inilah hikmah Allah berkaitan dengan kesihatan, sakit yang muncul dari amal-amal kebaikan dan kesalahan yang akan menyebabkan kesihatan hati dan penyakit hati. Apa benda ni? Yang ni Al-Imam Ibn Qayyim, dia nak samakan apa yang berlaku kepada Hatib ni seperti apa yang berlaku pada badan seseorang. Kadang-kadang dalam badan seseorang ini kita ada sihat dan kita ada sakit. Bila sakit tu kuat, dia mengalahkan yang sihat. Dan bila sakit tu, bila kesihatan tu lebih kuat, dia lebih bila kesakitan tu lagi mengalahkan kesihatan, dan bila kesihatan tu lagi kuat, dia mengalahkan sakit. Macam itulah kaedah dia. Lepas dia kata, hikmah tersebut serupa dengan kesihatan. Tak nampak muka ke? Tak nampak muka juga. Okey. Tak nampak muka juga. Dia tak puas tengok dengar suara je, tengok muka juga. Taib. Barakallahu fiik. Okey. Jadi takcik anak murid boleh tak nampak muka. Ustaz dia kena nampak muka pula. Jadi kalau anak murid tidur ke apa boleh Ustaz dia kena tegak macam ni. Jadi hikmah tersebut serupa dengan kesihatan dan sakit yang menyerang jasmani. Dan yang lebih kuat daripada keduanya akan mengalahkan yang lebih lemah. Dan hukum akan menyertainya sehingga tanda-tanda yang lebih lemah menjadi sebenar, akan hilang. Jadi bila kesihatan tu kalahkan yang sakit tu, maka akhirnya dia akan yang penyakit-penyakit lain yang terkait dengan sakit tadi tu akan hilang. Macam ni lah, macam kita sakit gigi kan, atau kita sakit gigi. Sakit gigi tu sakit kat gigi, tapi dia akan terkait juga dengan jadi pening kepala, dengan rasa bengkak, dengan bunyi bising sikit tak boleh, jadi pemarah. Maksudnya konsekuensi dia simptom yang lain, kesan-kesan dan penyakit yang lain. Bila kesihatan tu bila gigi tu dah baik,
maka yang lain-lain tu yang terkait dengan sakit kita pun akan hilang. Macam itulah. Dan juga kalau orang yang ada sakit buah pinggang ke, terkait dengan sakit buah pinggang, dia akan terkait juga dengan masalah kesihatannya ni. Kencing manis, dia akan terkait juga dengan masalah kesihatan. Bila dia dah sihat, dapat mengalahkan sakit kencing manis itu tadi, dapat menghilangkan, maka apa yang terkait dengan sakit manis itu akan hilang juga. Maksudnya apa? Apa maksud Imam Ibn Qayyim ni? Maksudnya keimanan Hatib bin Abi Balta'ah tadi tu terlampau kuat sehingga dia, dan kebaikan dia pergi perang Badar tu mengalahkan dia membuka rahsia tadi kepada keluarganya. Sehingga apa saja kesan daripada buka rahsia itu hilang sekali. Seperti kesan nifaq, seperti kesan mengkhianati Rasulullah SAW. Okey. So, biasanya kalau orang yang buka rahsia ni, sebab apa? Dia mengkhianat. Dia tak ada kecintaan kepada negaranya ataupun kepada pasukannya. Ataupun dia ada faktor-faktor dunia yang lain. Dia tamakkan dunia. Hatib bin Abi Balta'ah tak ada benda-benda tu tadi. Disebabkan kecintaan dia kepada Allah Rasulullah terlampau kuat telah mengalahkan sifat-sifat tadi. Ini maksud Imam Ibn Qayyim sini. Jadi inilah hikmah Allah dalam makhluk ciptaannya, serta hikmah itu berlaku dalam ketentuan syarak dan juga dalam perintahnya. Juga sebagaimana hal tersebut telah ditetapkan dalam penghapusan amal-amal buruk dan amal-amal kebaikan. Juga. Wa hadha kama annahu thabitun fi mahwi sayyi'at bil hasanat. Dan juga ini juga kerana sabit bahawa kebaikan itu menghapuskan amal-amal buruk. Kan? Kebaikan itu menghapuskan amal-amal yang buruk. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya amal-amal baik akan menghapuskan amal-amal yang buruk. Kan? Allah Ta'ala kata dalam Quran lagi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan dosamu yang kecil. Maksudnya disebabkan jauhi dosa-dosa besar, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kecil. Maksudnya kebaikan meninggalkan dosa, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kecil. Juga sabda beliau, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sertailah amal keburukan dengan amal kebaikan. Maksudnya lepas kita buat buruk, buat dosa, dan kita rasa bersalah, cara kita nak hapuskan kesalahan kita tu ialah dengan kita buat baik. Selain daripada taubat dan lain-lain, kita buat baik. Nescaya akan menghapuskannya. In wattabi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi kita perlu ingat, jangan pula kita kata, oh okey, aku pagi ni aku buat jahat, lepas ni buat baik lah. Lepas tu, kejap petang kan aku buat jahat, nanti malam kan cover lah balik. Dia kata macam tu. Walaupun betul dalam Islam ada kaedahnya bahawa dosa-dosa membuat kebaikan itu menghapuskan kebaikan, menghapuskan kejahatan. Tetapi ada poin yang perlu kita ingat bahawa kita tidak tahu apakah amalan kita yang baik itu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena ingat. Adapun perang Badar tadi, Hatib bin Abi Balta'ah tadi, sebab Nabi yang confirmkan Allah Ta'ala telah menghapuskan dosanya lalu. Maksudnya Hatib bin Abi Balta'ah telah mendapat satu recommendation daripada Nabi bahawa dosanya telah dihapuskan. Jadi bolehlah kita kata kebaikan dia menyertai perang Badar telah menghapuskan kesalahan dia tadi. Tetapi kalau kita bagi kaedah yang sama, okey. Betul ya, ada nota sini bahawa pelajar juga onkan video, pastikan menutup aurat ya. Pendengar-pendengar sekalian yang ikut grup Zoom ni, jangan buka aurat masa tengah kuliah. Kalau on video, jangan buka aurat. Nanti orang lain boleh ternampak. Ada juga ahli keluarga juga menutup aurat. Kalau tidak, tutup je video. Tak ada masalah. Okay? Tutup saja video. Okay. Afdalnya tutup video lagi bagus. Kita takut nanti ternampak. Nampak. Juga muslimat kita tak galakkan buka video. Muslimat kita tak galakkan. Kecuali yang pakai pordah. Pakai pordah saja. Baik. Patah balik isu tadi. Okey, kalau kita kata, okey ustaz, al-hasanat yuhdina sayyi'at, maka saya tadi pagi tadi saya dah
saya makan riba, lepas ni saya sedekah lah dengan jumlah yang sama juga daripada jumlah riba saya makan tadi. Ataupun dia ambil rasuah, kemudian dia pergi umrah. Dia ambil rasuah, kemudian dia sponsor orang pergi umrah. Maka perbuatan ini dia kata, ikutilah dengan kejahatan tu dengan kebaikan. Bukan begitu, barakallahu fiik. Ya, betul. Kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Tapi satu benda yang perlu kita ingat, barakallahu fiikum, bahawa amalan-amalan baik kita ni kita tak pasti adakah Allah Subhanahu Wa Taala telah terima ke tidak. Kerana kita dalam kaedah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia mesti ada dua sifat. Apa dia? Al-khawfu wal-raja. Dia kena takut dan harap. Takut Allah Ta'ala tak terima, pada masa sama harap Allah Ta'ala terima. Dia tak boleh kata, oh okey, confirm amalan aku telah diterima. Satu. Okey. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sebenarnya Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bila habis bulan Ramadan, dia menangis. Dia menangis kenapa? Dia kata dia takut Allah Ta'ala tidak menerima amalan dia pada bulan Ramadan kerana dia rasa dia belum cukup bertakwa. Tuan tanya kenapa kamu menangis wahai Muhammad? Kata, aku baca ayat ni, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Ahmad kata, adakah aku dah bertakwa sehingga Allah Ta'ala akan terima amalanku? Maka dia rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Juga dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia menangis dengan tangisan yang terisak-isak, mentakutkan dosanya. Maka berkatalah seorang kepada Umar Al-Khattab, dia kenapa menangis? Kamu telah lakukan sekian dan sekian dan sekian. Maka kata Umar Al-Khattab, kalaulah kamu boleh menjamin pada aku bahawa Allah Ta'ala telah menerima satu saja daripada sujud-sujud yang aku lakukan. Dan banyak-banyak sujud tu Allah telah terima satu saja sujud yang aku telah lakukan. Maka kata Umar Khattab, akulah paling bergembira pada hari ini. Jadi, walaupun betul Allah Ta'ala kata, innal hasanat yudhibna sayyi'at, maka tak boleh kita kata, okey, aku terhapus. Maka kita kena simpan. Yang kedua, kita kalau diterima sekalipun, kita tak tahu berapa banyak amalan kita yang diterima. Seperti mana hadis Nabi SAW, ada orang yang terima daripada salatnya 10/10, ada dapat 9/10, ada 8/10, ada 1/10. Maka dia tak dapat semua daripada amalan salih yang dia telah lakukan. Itu yang kedua. Yang kedua, dia tak tahu betapa besar kesan dosanya. Kesan dosa dia tak tahu. Dia sangka satu dosa makan rasuah tu satu dosa. Lalu kita solat dah cover. Kita tak tahu pun besar mana dosa rasuah tu. Kita tahu besar mana dosa yang kita lakukan. Tahap mana, apa level dosa kita. Betul ada hadis Nabi SAW, Nabi kata, sesungguhnya ada seorang lelaki yang yatakallama bi kalimatin lam yulqi fiha balan, dia ucapkan satu kalimah, dengan satu kalimah tersebut dia tak fikir apa yang diucapkan, dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam qar jahannam, dalam yawi bihi jahannam, dia termasuk neraka jahannam sejauh 70 tahun perjalanan sampai ke bawah. Pasal tak? Maksudnya apa? Dia tak tahu. Itu juga dengan kisah seorang lelaki. Mana tahu dosa dia tu, ucapan dia tadi atau dosa dia tadi menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Kan? Kisah seorang lelaki yang dia bersumpah Allah SWT tidak akan hapuskan dosa kamu. Kan? Seorang lelaki dia kata man alladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu dhanbahu wa ahbabtu 'amalak. Dia kata seorang lelaki ni dia ada kawan dia, ada saudara dia ke, adik beradik dia ke, yang ahli maksiat. Dia selalu pergi masjid buat ketaatan. Kemudian bila dia dah nasihat kawan dia tadi, kawan dia tak nak terima. Bila kawan dia tak nak terima, dia rasa marah. Bila dia marah, demi Allah, dapat ucap demi Allah. Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa kamu. Demi Allah, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa kamu. Dia telah bersumpah atas nama Allah bagi pihak Allah atas perkara yang dia tak ada ilmu padanya. Ini bagi ta'alli, at-ta'alli ala Allah.
Sebab tu Nabi sebut, manil ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani sumpah atas nama aku, oh Allah, aku takkan hapuskan dosa si fulan dan si fulan. Laqad ghafartu dzambah, sebenarnya aku dah hapuskan dosa dia. Wa ahbabtu amalak. Aku gugurkan pahala. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dekat ujung hadis tu, bila dia sampaikan ni, dia kata, fa innar rajul takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Sesungguhnya lelaki itu telah mengucapkan satu ucapan yang telah memusnahkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Allahu akbar. Satu ucapan. Sajalah barakallahu fiik Allah. Walaupun kita tahu hadis ini sebut kebaikan akan menghapuskan kejahatan, maka kita tahu apa level kejahatan yang kita telah lakukan. Sebab itulah takutilah dosa. Yang tak tahu dosa kita tu level sampai ke tahap mana dia boleh jadi besar. Ya betul, satu tidak akan digandakan, dua, tiga, empat, lima. Allah Ta'ala takkan zalim. Tapi walaupun dia satu, dia boleh jadi besar. Contoh lagi, dosa tu dia buat dekat Mekah, lagi besar. Dosa tu dia buat pada bulan Ramadan, lagi besar. Dosa tu dia buat oleh seorang yang tahu berbanding orang yang tak tahu. Dosa yang tahu lagi besar. Dosa dia buat dalam keadaan sengaja dengan tak sengaja lagi besar. Dosa dalam keadaan dia ada niat nak buat dosa. Maksudnya dia niat, dia bukan orang buat dosa dalam keadaan dia gembira dengan perbuatan dosa. Dia seronok dengan perbuatan dosa tu, dengan orang yang buat dosa dalam keadaan dia rasa bersalah dalam hati dia, beza tu dalam Allah. Jadi bila kita faham perbezaan-perbezaan ni, maka tak mudah kita kata, oh okeylah, aku dah buat baik dah, aku dah cover dah. Depa ni cakap aku ni jahat. Dia tak tahu ke aku ni tiap-tiap tahun pergi umrah tau. Dia kata. Depa yang cakap-cakap ni semua tak tahu kita bagi makan gelandangan. Kita buat tahfiz apa semua. Dia bagi alasan-alasan macam tu. Bila orang tu tegur dia kesalahan, Syekh, janganlah macam ni, pakai baju seksi je. Alah, dia pakai yang bagi tak orang. Ingat dia orang baik sangat. Kita ni pergi umrah setiap tahun tak pernah miss air khatam Quran pula. Kalau tak Ramadan setiap kali khatam. Bagi alasan macam tu. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak tahu apa level pahala kamu yang kamu dapat. Kamu tak tahu juga amalan kamu diterima ke tak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kamu tak tahu dahsyatnya, betapa dahsyat dosa-dosa yang kamu telah lakukan. Kata hadis Nabi SAW, dia kata orang munafik, bila dia buat dosa, dia rasa macam lalat yang terbang daripada hidung dia. Adapun orang yang beriman, dia buat dosa, dia rasa macam gunung nak runtuh. Maka ini beza juga. Maka perhatikanlah, ikhwas sekalian. Barakallahu fiik. Juga telah ditetapkan hal yang berkebalikan dengannya. Maksudnya, fahuwa thabitun fi aqsihi. Begitu juga telah ditetapkan dengan sebaliknya. Kebalikan iaitu Allah Ta'ala boleh gugurkan amalan baik kerana kejahatan. Ini satu lagi. Ini satu lagi poin yang perlu kita ingat. Jangan ingat, oh asal aku buat baik, aku boleh cover, aku boleh tutup kejahatan tadi. Tak. Ada kejahatan-kejahatan yang dia tutup kebaikan tu pula. Dia akan hapuskan segala kebaikan. Dia lagi terbalik pula, lagi bahaya. Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya bil man, nyebut-nyebut. Sebagai ulama kata bil manni maksudnya dia bagi sesuatu, dia sedekah sesuatu dengan tujuan nak dapat something yang lebih baik. Itu maksud al-man. Itu maksud al-man. Bagi kita maksud ayat dia bil man. Di sini dia kata dengan menyebut-nyebutnya. Kalau kita buka kitab tafsir bil manni wal adha. Mari kita buka ayat. Kita buka ayat. Dah lalang dah ada belajar online, kita buka. Saya suka buka Al-Quran ni dan kita tengok tafsir. Apa kata ulama tafsir? Bil manni wal adha. Al-man kat situ dia terjemahkan dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya. Mari kita tengok apa kata ulama tafsir. Bil man, bil
Bukan tafsir Al-Baghawi, sebut tafsir Al-Baghawi. Al-Man. Al-Man bil-man a'il. Oh, dia tak terjemah dia. Bukan tafsir lain. Tafsir As-Sa'idi. Tafsir Qurtubi. Dia kata bil manni wal qad taqaddam ma'nahu amrun ta'ala min 'alim al-qabul wa hurman al-thawab wal ibtal murad as-sadaqati allati yamunnu biha wa yu'dhi. Yamunnu biha wa yu'dhi. Bil manni wal adha, itu maksudnya. Bil manni ini apa tadi? Dia nak al-man, iaitu dia memberi sesuatu dengan harapan dia nak dapat yang lebih baik. Satu. Jadi dua maksud bil manni wal adha, ada dua maksud. Satu apa dia maksud dia? Yang pertama, al-man, yang pertama iaitu dia mengungkit-ungkit. Iaitu orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya dalam tujuan apa? Dalam bentuk untuk berbangga-bangga. Bukan sebut. Dia sebut sebab perlu untuk sebut. Jadi maksudkan sebut di sini ialah dia sebut-sebut untuk menyakiti orang tersebut, menyakiti orang yang sedekah tadi. Itu antara tafsirannya. Itu antara tafsirannya. Saya nak buka satu kitab tafsir. Tafsir Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur. Okay. Barakallahu fiik. Jadi al-man tadi ada dua maksud. Satu lagi menyebut-nyebutnya, satu lagi maksudnya apa? Iaitu berharap dengan dia bagi something, dia dapat something yang lebih baik. Itu man. Suatu Nabi kata salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan dia di akhirat kelak. Allah Taala tak akan pandang dia. Allah Taala tak akan hapuskan dosa-dosa dia dan baginya azab yang pedih. Salah satunya Nabi kata apa? Al-Mannan lima a'ta. Iaitu dia Al-Mannan. Dia Mannan, iaitu dia apa dia? Berharap-harap nak bagi apa dia? Berharap dengan lebih baik atas yang suka-suka. Ataupun dia menyebut-nyebutnya dengan cara untuk menyakiti. Wal adha, iaitu menyakiti perasaan si penerima. Maka ini antara perbuatan yang menyebabkan gugur amalannya. Allah Ta'ala kata, la tubtilu, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Begitu juga dengan orang yang beriman. Juga dengan Allah Ta'ala ayat ni. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kamu meninggikan suara lebih dari suara Nabi SAW. Dan jangan kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari. Supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari. Iaitu kuasa kita tinggikan suara depan Nabi SAW, maka itu perbuatan akan terhapus amalan. Dia tidak ada adab dengan Nabi SAW. Itu kata para ulama, bayangkan kalau tinggikan suara ni
mungkin suara dia memang kuat. Tetapi kalau bayangkan orang yang telah meninggikan syiar ataupun sunnah selain Nabi, lebih tinggi daripada sunnah Nabi SAW, agaknya lebih keras tak? Ancaman dia lebih keras lagi. Mungkin lebih buruk terhapusnya pahala. Sehingga ada seorang sahabat, dia menyorok dalam rumah dia. Dia tak nak keluar. Sebab dia sangka dia telah menaikkan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Sebab dia khatib Rasulullah SAW. Okay. Sehingga kan apa dia? Sehingga akhirnya duduk dalam rumah, dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar, Nabi kata mana si fulan. Maka dia pun, orang pun rasa dia menyorok ya Rasulullah sebab dia dah takut amalan terhapus. Dia tidak termasuk dalam ayat tersebut. Dia tidak termasuk ayat tersebut. Dan dia tinggikan suara sebab dia memang suara dia secara sebenarnya tinggi. Lepas tu dah berlaku pada zaman Umar Al-Khattab dahulu, ada seorang ni, lelaki ni, ada dua orang lelaki. Dia bersembang dengan suara yang kuat dekat makam Rasulullah SAW dan ketawa dengan tawaan yang kuat, ketawa dengan kuat. Maka Umar Al-Khattab dia kata, tanya kepada pembantu ni. Dia kata, siapa tersebut? Siapa lelaki tu? Maka pembantu dia kata, lelaki tersebut adalah orang luar. Dia bukan orang Madinah. Dia bukan orang Madinah. Maka Umar Al-Khattab kata, panggil dua orang ni. Panggil orang ni. Maka dia panggil dua orang tersebut. Maka Umar Al-Khattab dia tanya. Dia kata, kenapa kamu angkat suara kamu tinggi-tinggi ni? Bukankah kamu tak tahu Allah Ta'ala kata, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi. Nampak tak? Bayangkan. Umar Al-Khattab dia faham ayat tu hatta lepas kewafatan Nabi SAW sekalipun tak boleh angkat suara yang tinggi di hadapan makam Rasulullah SAW. Dia kata, kalaulah kamu ni orang Madinah, nescaya aku dah sebat kamu berdua. Aku dah rotan kamu berdua dah. Okay. Sebab apa? Sebab kurang adab dengan Rasulullah SAW. Jadi, barakallahu fiik. Kat sini, kita faham bahawa ada amalan yang terhapus kerana dia buat dosa. Maksudnya ada kebaikan yang mereka terhapus kerana dia buat dosa. Fa'ahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Maka supaya tidak terhapus pahala keamalan kamu sedangkan kamu menyadarinya. Maksudnya kalau kita buat benda yang buat dosa, ada certain dosa ni dia boleh gugurkan kebaikan kita. Dan yang paling tinggi sekali apa tuan-tuan Allah? Syirik lah. Syirik lah dosa yang paling besar sekali yang boleh menjatuhkan, menggugurkan pahala seseorang itu. Antaranya lagi apa dia? Antaranya lagi ialah dosa, orang melakukan dosa diam-diam. Maksudnya depan dia menzahirkan keimanan, belakang dia buat dosa tersebut. Nabi kata, aku mengetahui Nabi SAW. Ada orang yang dia punya pahala sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah ni dekat Arab. Panjang gunung Tihamah ni. Daripada selatan Saudi tu sampai nak dekat-dekat Madinah lah. Mekah lah. Gunung Madinah. Gunung Tihamah. Okay. Ada orang yang dia datang akhirat kelak dengan pahala sebesar gunung Tihamah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah hapuskan amalan tersebut. Kerana apa? Kerana dia buat dosa, dia seronok buat dosa seorang-seorang. Itu maksudnya apa? Dia zahirkan depan orang ketaatan, tapi rupanya dekat belakang dia melakukan perbuatan dosa-dosa tersebut. Banyak lagi ada satu risalah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, iaitu amalan-amalan yang dosa-dosa yang boleh menghapuskan amalan. Ada banyak perbuatan dosa-dosa tersebut. Kan? Antaranya apa lagi? Jumpa tukang tilik kan? Tukang tilik. Apa lagi? Ada lagi dah 2-3 dosa yang ada terlupa. InsyaAllah kita akan pada bab ni. Jadi kat sini, sebagaimana ada amalan baik yang boleh menghapuskan kesalahan, juga ada amalan yang boleh menghapuskan kebaikan. Begitu juga dengan kisah ni, perkataan Aisyah tentang Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Ketika dia melakukan jual beli al-ainah. Jual beli al-ainah ni apa tuan-tuan?
iaitu jual beli secara riba. Tetapi dia lebih khusus daripada riba. Kalau riba, yang kita tahu ada riba, ada beberapa jenis riba, tuan-tuan. Dua jenis riba. Satu dia panggil riba al-fadl, iaitu kita tukar emas ataupun kita tukar harga yang benda yang ribawi. Al-amwal al-ribawiyah tu dengan sama. Dan emas ditukar dengan bilangan tak sama. Dengan nilai yang tak sama. Okey. Tukar emas dengan nilai yang berbeza. Emas lama, emas baru dengan nilai yang berbeza. Tak boleh. Itu riba. Itu panggil riba al-fadl. Satu lagi riba, dia panggil riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah ni apa tu? Iaitu kita hutang, kemudian kita bayar lebih disebabkan penangguhan tadi. Ada satu lagi riba yang dia termasuk juga dalam riba-riba. Salah satu riba tadi dia panggil bai'ul 'ainah. Salah satu bentuk riba nasi'ah ni. Ataupun riba al-fadl lah. Tepat. Atau nasi'ah. Riba nasi'ah ni adalah dia panggil bai'ul 'ainah. Bai'ul 'ainah. Bai'ul 'ainah ni apa tuan-tuan? Senang cerita dia. Bai'ul 'ainah ni, saya tak ada duit. Lepas tu, saya nak cash, nak pinjam duit. Maka saya seorang tu dia tokeh kereta. Okey. Dia konon-kononnya dia jual kepada saya. Ataupun jual kepada saya kereta, katakanlah, kereta. Dengan harga 100,000 lah. Kata dengan harga 80,000 cash. 80,000 cash. Cara macam ni saya nak duit. Dia konon-kononnya dia jual kereta tu pada saya. Dengan 100,000. Tapi dengan bayar secara tangguh. Dia jual kepada kita, saya nak 100,000. Kata saya nak 100,000. Okey. Konon-kononnya saya beli kereta tu dengan harga 100,000. Saya beli kereta tu dengan harga 100,000. Secara apa? Secara tangguh. Okey. Ustaz, pelik Ustaz. Dia tak ada duit, dia nak beli kereta apa lagi? Dia nak duit sebenarnya kan? Okey, sabar dulu. Dia buat helah je. Kononnya dia nak beli kereta. Jadi kononnya kata saya beli kereta ni, saya beli kereta daripada awak RM100,000 secara tangguh. Okey. Dah dapat kereta. Jadi saya kena bayarlah pada penjual kereta tu RM100,000 kan. Kemudian saya jual balik pada penjual kereta itu secara cash harga RM80,000. Secara cash harga berapa? RM80,000. Sebab apa? Sebab sebenarnya saya nak RM80,000 tu. Sebenarnya saya nak RM80,000 tu sebenarnya. Saya nak RM80,000 tu. Saya nak duit sebenarnya. Saya bukan nak kereta. Cuma ini helah. Helah konon-kononnya nampak macam ada jual beli. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ahlallahu al-bay' wa harrama riba. Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi masa saya beli mula-mula tu, saya beli dengan taksid. Saya beli dengan apa? 100,000 dengan tangguhan. Saya jual balik kat penjual kereta tu, ataupun orang kaya yang saya nak pinjam duit dia sebenarnya. Mungkin dia tak nak jual pun kereta tu. Mungkin sebab tapi saya nak pinjam duit dia. Jadi saya jual balik kereta tu pada dia dengan 80,000 cash. Sebab saya nak cash sebenarnya. Tapi yang saya kena bayar kat dia berapa? 100,000 tadi kan. Jadi ada baki lagi 20. Jadi saya kena bayar dia tadi. Hutang tadi tu sebenarnya. 100,000.
Dia nampak tak? Konon-konon je tadi. Sebenarnya dia kena bayar berapa? 100,000 sebenarnya. Dia seolah-olah semacam dia nak hutang 80,000 tapi dia kena bayar 100,000. Yang ni bayar inah, yang ni riba. Yang ni riba. Sebab itulah bila Zaid bin Arqam, mungkin Zaid bin Arqam tak tahu benda tersebut. Sahabat Nabi, dia berniaga dengan riba. Aisyah radhiyallahu anha kata, kata innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulullah SAW illa ayyatu. Sesungguhnya dia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW, kecuali keras betul ancaman riba bai'ul inah. Allahu akbar. Dan ada kisah dia lebih detail bawah ni, cantik. Baca dalam Allah. Dia kata apa? Hadis riwayat Daruqutni Al-Baihaqi dari jalan Abu Aliyah bahawa seorang wanita menemui Aisyah dan bertanya kepada beliau tentang seorang hamba yang dijual kepada Zaid bin Arqam senilai 800 dirham. Okey, 800 dirham ya. 800 dirham. Dengar ni, 800 dirham. Secara tunda. Nampak secara tunda? Nampak tak? Dia jual hamba tu kepada Zaid bin Arqam berapa? 800 dirham secara tunda. Maksudnya Zaid bin Arqam 800 dengan cara tunda kan. Lalu dia membelinya dari Zaid bin Arqam. Perempuan tu beli dari Zaid bin Arqam dengan harga 600 dirham secara cash. Jadi Zaid bin Arqam dapat 600 dirham tu cash. Itu sebenarnya tujuan dia. Maka Aisyah berkata, alangkah buruk jual beli anda, sampaikanlah kepada Zaid bahawa dia telah menggugurkan jihadnya bersama Rasulullah SAW jika dia bertaubat. Ini bai'ul inah, penjual beli riba. Dan termasuk juga kalau dia pakai pihak ketiga, yang ni macam sekarang yang banyak berlaku pada bank-bank. Dia penjual kereta ada kereta. Bank dengan kita pembeli. Kita sebenarnya tak ada duit. Jadi konon-kononnya kereta tu telah dibeli oleh bank tu. Kita tak ada duit nak beli. Jadi kita nak pinjam duit dekat bank. Tapi nak bayar lebih. Nak bayar lebih. Itu konon-kononnya bank dah beli kereta tu daripada syarikat tersebut dan dijual dengan cara tadilah. Dengan cara bai'inah tadi. Jadi harga dia sekian-sekian, jadi kita jual sekian-sekian. Dia bagi duit tu pada kita. Dengan harga yang, lalu kita bayar dengan harga yang lebih tinggi dengan cara inah. Kan yang lagi bagus kan kalau kita pinjamnya duit daripada seseorang. Lagi cara senang macam mana kita pinjam duit? Ya Syekh, saya nak beli kereta tak ada duit. Dia tak saya pinjam RM50,000. Dia ambil RM50,000 tu, dia pergi syarikat kereta tu. Nah, harga kereta RM50,000. Habis cerita. Tapi tak, sebaliknya dia nak dapat keuntungan dengan cara pinjaman tu tadi. Itu yang dia buat bai'inah. Dan sekarang ni ada orang gunakan bai'inah ni pula dengan cara apa? Dengan tujuan untuk nak dapat cash, dapat duit dari itu. Sebenarnya dia tak nak duit. Dia tak nak benda tu. Pertukaran tu hanyalah hilah. Sebenarnya yang dia nak duit, dia nak cash. Itu yang dia kata bai'inah, dan ini adalah haram dalam Islam. Jual beli ainah. Jadi poin kita patah balik cerita ni, iaitu dalam kitab kita ni, iaitu sebagaimana seorang itu dia melakukan kesalahan, bai'inah tadi menggugurkan segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan berjihad dengan Rasulullah SAW. Betul dia kata dalam hadis riwayat Abu Daud, dia kata apa? Idza tabaya'tum bil ainah, bila kamu berjaga dengan syariat ainah, wa akhadtum adnab al-baqar, dan kamu sibuk dengan binatang ternakan, wa raditum bi zar'i, dan kamu hanya seronok berladang, wa taraktumul jihada, dan kamu tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, wa ta'ala akan meliputi kamu dengan kehinaan, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Lagi,
Apa lagi amalan yang buruk yang boleh meninggalkan, boleh menggugurkan amalan soleh kita? Ini contohnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, "Man taraka salatal asri habita amaluhu." Siapa meninggalkan salat asar, maka pahala amalannya akan terhapus. Okey. Apa kata Ibn Qayyim? Sambung lagi. Dan dari nas-nas serta asal-asal lainnya yang menunjukkan bahawa antara amal-amal kebaikan dan keburukan saling menolak serta sebahagiannya menggugurkan sebahagian yang lain. Juga hasil yang kuat dari amalan tersebut akan menghilangkan yang lebih lemah. Berdasarkan inilah diletakkan perbandingan dan pengguguran amal. Kesimpulannya, kata Imam Qayyim, kekuatan kebaikan, sakit maksiat, saling berkompetisi dan saling berperang dalam badan kita. Penyakit tersebut bersamaan dengan kekuatan memiliki keadaan di mana akan menguat dan tersingkir hingga binasa, dan keadaan di mana dia akan bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dan berkurang penyakit itu. Dan ini adalah keadaan yang terbaik bagi banyak keadaan seseorang yang menderita sakit. Dan keadaan di mana akan menjadi konsisten dan saling berhadapan hingga salah satu dari keduanya mengalahkan yang lain. Maksudnya lebih konsisten sakit atau konsisten sihat. Apabila telah masuk ke dalam waktu krisis hingga mengigau, itu saat di mana saling berperang, jantung menempuh dua langkah, keselamatan ataupun kebinasaan. Maksudnya ketika kuat perlawanan tu, maka ketika itulah nyawa dia di tengah-tengah lah. Bahayalah. Kritis ni. Pada krisis sehingga mengigau ini adalah waktu di mana harus dikerjakan segala kewajipan yang mendatangkan keredaan Rabb Ta'ala. Maksudnya ketika kita betul-betul tengah krisis dalam badan kita ni, bertembung antara baik jahat, maka ubat dia tak lain ialah dia melakukan apa yang Allah Ta'ala redha pada dia, atau keampunannya, atau akan menyebabkan kemurkaan dan siksanya. Dan sebab itu kita kata, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, perkara yang mendatangkan rahmat-Mu. Makanya maksudnya bila dah sakit tadi tu, maksudnya tak ada lain dah. Jadi perubahan-perubahan badan ini tak lain melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang sakit lah. Bila keadaan dia dah kritikal tu, tak ada lain yang dapat menyelamatkan dia hanyalah melainkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang dalam keadaan dia bertembung baik dengan jahat dalam dirinya, dan kedua penyakit tersebut, tak ada siapa yang dapat menyelamatkan dia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda tentang Talhah pada hari itu, Talhah telah patut mendapatkannya. Seorang dihadapkan kepada Nabi SAW, pada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, dua orang tersebut telah berhak mendapatkannya. Maka Nabi SAW kata, bebaskanlah dia, berhak dapat kebaikan. Dan hadis yang sahih disebutkan, apakah kalian mengetahui dua perkara yang mengharuskan syurga atau neraka? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. SAW bersabda, barang siapa yang mati dan keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti akan masuk syurga. Dan kalau siapa yang mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu, pasti dia akan masuk neraka. Maksudnya perkara yang mengkonfirmkan kita keselamatan. Yang beliau SAW maksud dalam bahawa tauhid dan syirik adalah penghulu dari semua amalan-amalan penyebab masuk syurga atau neraka. Syirik penyebab orang masuk neraka. Dan juga keduanya adalah dasar landasannya. Keduanya sederajat dengan racun yang mematikan dan penawar yang pasti akan menyelamatkan. Syirik itu seperti racun dan tauhid itu adalah penawar. Sebagaimana halnya badan akan terkontaminasi dengan beberapa sebab buruk yang pasti akan mengurangi daya tahan tubuh serta melemahkannya. Sehingga sebab-sebab buruk tersebut menyebabkan tubuh tidak lagi dapat mengambil manfaat dari sebab-sebab yang baik serta makanan bermanfaat. Ini nak cerita pasal ada sebahagian dosa pula. Dia terlampau buruk sampai buat baik pun tak dapat tembus kejahatan dia. Macam syirik lah. Kalau buat syirik, buat baik macam mana pun tak dapat menembusi kebaikan. Jadi benda-benda yang baik tak manfaat. Sama juga macam setengah sikit. Bila dah terkena penyakit tersebut, buat baik macam mana pun, makan apa benda-benda yang berkhasiat pun, dah tak terkesan lagi dah pada dia. Betul tak? Macam kita sekarang, badan kita tengah tak sakit sihat. Kalau kita makan jus oren, kita makan apa semua, dia akan beri kita makan makanan yang berkhasiat, dia boleh lawan penyakit. Tapi ada satu keadaan di mana penyakit tersebut dah tak boleh dah. Benda yang baik pun tak boleh nak lawan dah penyakit. Seperti orang kena leukemia contohnya, stage yang tinggi katakanlah. Stage 4.
Dia kena, dia tak boleh lagi dah. Sel-sel darah putih tu lagi nak lawan. Dia tak cukup dah untuk melawan penyakit-penyakit. Allah musta'an. Alhamdulillah min dzalik. Allah ma'afana Allah wa iyyakum subhanahu wa kita dan tuan sekalian. Maka zat-zat yang merosak itu akan mengalihkan makanan dan manfaat tadi kepada sifat dasarnya dan kekuatannya. Dan makanan tersebut tidak akan menambah kecuali sakit. Bahkan masa makan tambah sakit lagi ada. Allah. Terkadang beberapa zat yang baik serta sebab-sebab yang sesuai akan memberi kekuatan bagi tubuh dan menjadikan tubuh sihat dan menimbulkan sebab-sebab untuk jadi sihat sehingga sebab-sebab yang rosak hampir tidak dapat membahayakannya. Tapi ada pula keadaan di mana makanan yang baik itu beri kesan yang baik pada badan. Juga ada sebagai amalan soleh bila terkena kepada sebahagian penyakit dosa dia boleh cover. Itulah kata Imam Qayyim. Zat-zat yang utama itu akan mengalihkan apa dia? Mengalihkannya daripada sifat dasar-dasar zat-zat yang baik. Ini kan zat-zat yang mempengaruhi kesihatan dan kerosakan pada hati. Perhatikanlah bagaimana kekuatan iman Hatib barulah disebut yang mendorongnya sehingga ikut perang Badar serta kesungguhan dirinya bersama Rasulullah SAW. Ini kebaikan dia. Bagaimana dia mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada kaum keluarganya serta kerabatnya. Padahal mereka berada di sekitar musuh. Mereka berada di negeri musuh. Namun hal itu tidaklah mengendurkan kemahuannya dan tidak juga menyumpulkan keimanannya serta kesiapannya menghadapi peperangan melawan kaum yang mana keluarga, handai, taulan dan kerabat yang berada di sekitar mereka. Maksudnya Imam Ibn Qayyim dia pandang daripada angle yang lain. Dia kata, kalaulah Hatib ni lebih sayangkan keluarga dia daripada Rasulullah SAW, mestilah dia dah pergi kat keluarga dia. Betul tak? Tapi keadaan Hatib bersedia untuk bersama Rasulullah, untuk perang Mekah, untuk memerangi Mekah. Dan keadaan keluarganya masih lagi ada di situ, di sekitar orang kafir, itu menunjukkan bahawa iman dia lagi kuat sebenarnya. Itu yang nak kita buat sini. Kan, kau yang mana keluarga, handai, taulan dan kerabat yang berada di sekitar dia. Ketika penyakit memata-matai menghampirinya, dan penyakit itu bertempur dengan kekuatan ini, dan kondisi kritis berakhir dengan baik, maka sakit ini pun tertolak. Cantik kan bila bertembung tadi, bertembung penyakit nak selamatkan keluarga dengan dengan iman dia yang nak berperang menentang musuh Allah dan Rasulnya. Ketika itu suasana kritis. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat kepada dia, maka dia tetap tegas di atas keimanan. Dia kata sungguhnya Rasulullah aku lakukan ini kerana keimanan, maka hilanglah kesan-kesan buruk tadi. Masya Allah Imam Qayyim dalam cara dia lihat. Maka sakit ini pun tertolak. Maka yang menderita sakit berdiri seolah-olah dia tidak mengalami sakit lagi dah. Dan ketika doktor melihat kekuatan iman yang telah mengungguli penyakit memata-matai tadi, jadi menyebarkan rahsia tadi, dan telah mengalahkannya, maka doktor pun berkata kepada orang yang hendak menghukumnya, alasan untuk memotong nadinya tidak diperlukan. Itu Nabi kata ke Umar tu. Doktor ni Nabi lah sebenarnya. Dia melihat kekuatan imannya, maka doktor tu kata pada orang yang nak potong tadi tu, tak perlulah. Kerana dia seorang yang beriman. Alasan untuk memotong nadinya itu tidak diperlukan. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah telah mengetahui setiap yang turut dalam perang Badar, lalu berfirman, kalian lakukanlah apa yang inginkan, sesungguhnya aku telah memaafkan kalian. Okey, itu Hatib. Berbeza dengan Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Siapa Zulkhuwaisirah pula tuan-tuan? Yang ni yang dia pergi jumpa Nabi SAW bila Nabi bahagikan harta rampasan perang Hunain. Nabi bagi-bagikan harta rampasan perang Hunain. Nabi bagi lebih pada orang yang baru masuk Islam. Tujuannya apa? Ta'liful qulub, untuk melembutkan hati. Apa jadi? Zulkhuwaisirah kata apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Pertama dia tak ada adab, dia panggil Muhammad. I'dil, berlaku adil lah. Fa innaka lam ta'dil. Sebenarnya kamu belum lagi berlaku adil. Kamu tak lakukan berlaku adil. Nampak? Zulkhuwaisirah ni bukan orang biasa-biasa.
Dalam hadis sebut dia dahinya lebar, lebam dahinya kuat ibadah, pipinya cengkung. Sebab apa? Kuat berpuasa, kurus. Jubah dia senting tinggi, masih betul-betul ikut sunnah Nabi. Apa maksudnya? Zuhud. Baju dia, baju yang buruk, zuhud. Tapi apa jadi? Dia kata, ya Rasulullah, ini Khawarij. Dan semisal dia dengan sekte Khawarij. Dengan grup apa dia? Firqah Khawarij. Yang mereka telah mencapai kesungguhan dalam ibadah solat, puasa dan melantunkan Quran sehingga darjat salah seorang dari sahabat akan merasa rendah amalannya jika dibandingkan dengannya. Betul? Yang Nabi kata tu. Yang Nabi kata apa? Sesungguhnya kamu akan menganggap lekeh kamu punya puasa kamu banding dengan puasa mereka. Kamu akan anggap lekeh solat kamu banding dengan solat mereka. Kan? Nah, hadis sebut. Ini ni kuat ibadat. Tetapi Nabi kata, kalau aku menjumpai mereka di musyrik ni, saya aku akan memerangi mereka sebagaimana aku memerangi kaum Ad. Allahu. Oh, soalan, meninggikan suara termasuk warian? Bukan, meninggikan suara di depan Rasulullah. Soalan dia. Bukan meninggikan suara semata-mata, iaitu meninggikan suara di hadapan Rasulullah. Itu yang menyebabkan amalan terhapus. Adapun kisah Umar tadi itu, dia meninggikan suara di depan kubur Rasulullah SAW. Dia ketawa dengan suara yang kuat. Maka terhapus amalannya. Bukannya tinggal suara marah anak, itu cerita lain. Kita termasuk dalam larangan yang kita sebutkan tadi. Okey. Jadi, nampak tak? Walaupun mereka kuat ibadat, kuat solat, kuat puasa, tapi apa dia? Tetapi mereka tetap juga kebaikan itu tak memberi kesan kepada keburukan iman dia. Yang ada sifat Khawarij. Beliau bersabda, perangilah mereka kerana membunuh mereka akan mendapat pahala bagi setiap sahaja yang merangi mereka. Dia juga sabda Nabi SAW seburuk-buruk korban, syarul qatla, okey. Tahta adi bis sama, itu orang Khawarij itu orang yang mati. Di kalangan Khawarij ini seburuk-buruk yang berada di bawah langit ini. Mereka tidak akan dapat mengambil manfaat dari amalan-amalan yang sangat agung itu. Solat, zakat, puasa bersamaan dengan kandungan zat yang buruk dan membinasakan serta seluruh amalan tersebut berubah menjadi rosak. So apa? Sebab iman dia asal tu dah rosak. Penyakit itu penyakit yang merosakkan amalan yang baik. Iaitu apa dia? Itu sifat Khawarij tadi. Menganggap bahawa Rasulullah SAW tidak adil. Betul dia berkata apa? Idza lam adil faman ya'dil. Kalau aku tak adil, siapa lagi adil? Dari riwayat lain pula disebut ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'. Apakah kamu tak rasa aku ni amanah? Sedangkan aku ni amanah yang berada di langit. Maksudnya aku ni diamanahkan oleh Allah untuk sampaikan wahyu. Kalau kamu anggap aku tak amanah bila dalam bahagian hati masa perang. Penyakit itu yang ada pada Khawarij itu telah mengalahkan segala kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Maka perhatikanlah tuan-tuan rahmatullah, ajaran yang sangat besar daripada kisah perang Uhud. Perhatikanlah kepada iblis ketika zat yang membinasakan merosakkan dalam dirinya, itu kibir, takabur dan hasad. Dia tidak dapat mengambil manfaat bersamaan dengan zat yang membinasakan tersebut dari semua amalan ketaatan sebelumnya. Sebelum ni iblis baik, dia tolong selesaikan masalah antara jin di dunia. Bahkan dia bersama dengan para malaikat masuk dalam syurga. Betul tak? Kemudian yang segolongan dengannya kembali dan tidaklah dia lebih utama daripada iblis. Demikian pula dengan seorang yang Allah datangkan ayat-ayat namun dia berpaling dan mengikuti syaitan. Ini Bal'am bin Ba'ura. Ada seorang lelaki nama dia Bal'am bin Ba'ura. Ini bersama dengan kaum Nabi Musa. Dia ni sampai Allah Ta'ala bagi dia satu kelebihan. Dia ni doa dia makbul. Doa dia makbul. Allah Ta'ala ajar dia apa dia? Ismullahil A'zam. Yang dia berdoa dengan dia mustajab. Nama dia Bal'am bin Ba'ura. Tetapi masa dalam peperangan tersebut, musuh hasut dia. Maksudnya, main sini bersama dengan kami.
Kami akan bagi harta sekian. Sebabkan dia ni doa mustajab. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah dia pergi join dengan Musa. Dia doakan kekalahan Nabi Musa pula. Terbalik pula. Maka Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan dia, binasakan dia dan membiarkan dia dalam keadaan kesesatan. Nampak tak? Walaupun kebaikannya banyak dia buat, tak boleh tembus satu kesalahan. Itu yang saya sebut tadi. Kita tak tahu satu kesalahan tu level mana yang menyebabkan kita rasa kita boleh rasa aman dengan amalan soleh yang kita buat. Allahu Akbar. Jadi biarkanlah pula dengan soalan yang Allah datangkan kepada ayat-ayat ini, golongan berpaling dan mengikuti syaitan sehingga dia menjadi sebahagian dari golongan yang sesat serta mereka segolongan yang semisal dengan dia. Jadi yang dijadikan tolok ukur sebagai tolok ukur kandungan hikmah tujuan yang tersembunyi niat dan kina adalah ubat mujarab yang dapat mengembalikan tenaga tembaga menjadi emas atau mengembalikannya menjadi sampah. Atau wabillahi taufiq. Orang yang memiliki nalar dan akal akan mengenali masalah ini, mengetahui agensinya dan bagaimana mengambil manfaat daripadanya. Dia akan dapat menyibak salah satu pintu teragung yang akan membuka. Menyibak ni maksudnya menyingkap pintu teragung daripada banyak-banyak pintu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan hikmahnya dalam penciptaan dan penetapan perintahnya. Ganjaran pahala daripadanya, siksa-siksanya, hukuman-hukuman dan perimbangan, pemberian kelazatan dan sakit bagi ruh dan badan, baik di dunia ataupun di akhirat, serta tingkatan yang beragam pada semua itu dengan sebab-sebab yang mengharuskan lagi sangat empiris, sangat halus bagi zat yang tegak, yang qayyum. Maksudnya tegak ini mengawasi setiap jiwa atas segala yang diperbuatnya. Maksudnya kalau kita ada akal, kita akan fikir masalah itu betul. Kalau kita akan kenal macam mana Allah Ta'ala telah tetapkan hukum ni atas hamba-hambanya, supaya hambanya ambil pengajaran dan juga menyebab kita boleh menyingkap rahsia Allah SWT. Kenapa Allah Ta'ala jadikan hatib itu terjadi perkara sedemikian. Allah Ta'ala zahirkan tentang masalah ni, masalah bahawa ada orang yang keburukannya dapat menguasai, dapat mengalahkan segala kebaikannya. Ada orang pula kebaikannya mengalahkan segala keburukannya, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qayyim tadi, masalah orang yang berpenyakit. Maka perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang yang mengambil pengajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pengajaran wahai orang-orang yang berakal. Sampai di sini saja kuliah kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku minta lindung padamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan juga daripada ketiga-tiga ini sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui akan keadaan hamba-Mu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.